Aku stay ke dah. Oh, kenapa? Apa? Ke? Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Today we're going to discuss about general election United States of America in 2020. Okay, first of all, boleh siapa Siapa? Okay, first of all, United States of America ni dia merupakan democratic country. Jadi setiap presiden akan diundi balik selama 4 tahun. Jadi tujuan dia buat macam ni sebab to ensure the minister and the president always be fair with the folk, dengan rakyat. Okay, macam win situation lah. Macam 50-50. Okay, kalau minister buat baik, rakyat tu akan keep undi dia lah. Setiap 4 tahun rakyat akan undi. Okay, kalau rakyat rasa minister tu macam dah tak sesuai, macam tak boleh kerja, jadi rakyat akan undi parti lain pula macam tu. Okay. Kebiasaannya average voters untuk general election ni 79 juta voters. 79 juta rakyat United States daripada federal dan daripada state. Okay. Setakat sampai general election yang ke-59 ni, sebelum lupa, general election yang ke-2020 ni ialah election yang ke-59. Okay, setakat ni rekod menunjukkan yang peak voters, jumlah voters terbanyak yang dicapai oleh iaitu oleh Barack Obama sebanyak 69.5 juta pengundi. Okay, itu saja kot untuk introduction. Okay, kita teruskan dengan tujuan election ni. Okay, thank you Ashraf untuk pembukaan. Okay, so kenapa presidential election US ni penting? Sebab kuasa US, kuasa Amerika ni antara kuasa yang terbesar dunia. Jadi dia punya position, dia punya kerusi tu sangat berkuasa lah. Jadi kita punya election yang ke berapa? Ke-59. Yang ke-59 ni penting di mata dunia, terhadap dunia, sebab seperti yang kita tahu, Trump, ramai orang di seluruh dunia ni boleh kata benci kat dia. Nak dia turun daripada jawatan tu. Sebab yang paling terdekat, yang baru-baru ni yang kita boleh tengok sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19. Macam mana US, satu kuasa yang besar pada masa sekarang ni lah. Dan
pada ketika itu Trump yang menjadi presiden. Tapi benda yang jadi, pandemik dekat US tak dapat dikawal. Itu sebab orang pun jadi despise dekat dia. Sebab ialah kuasa besar. US pun dia punya teknologi canggih. Orang yang berkredibiliti pun ramai. Tapi still tak boleh nak handle pandemik. Berbanding negara-negara kecil yang kuasa dia kurang, dia punya teknologi juga tak adalah orang kata kuno, tetapi berbanding dengan US ni lagi advance orang kata. Jadi secara ringkasnya, election pada tahun 2020 ni, iaitu US presidential election yang ke-49 ni, sangat orang kata menjadi tumpuan kat mata dunia. Jadi itu saja saya bagi kepada Syukri. Sekejap nak tambah sikit kepentingan Boleh. presidential election ni. Okay, sebab apa presidential election US ni penting, sangat penting nak banding dengan negara lain. Sebab US merupakan salah satu daripada 4 kuasa veto dalam United Nations. Jadi dia sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. Jadi nak buat keputusan, siapa presiden dia? Si presiden yang mesti nak pilih yang paling terbaik. Itu je. Terima kasih. Okay, thank you Iman. Muhammad Syukri, boleh. Okay. Assalamualaikum. Election US 2020 ni dia berlaku dekat 51 races antarabangsa. Lepas tu Joe Biden ni dia telah menang 18 solid races. Ada 9 yang lebih kepada Demokrat, iaitu parti Joe Biden. Manakala 8 dia lebih kepada Donald Trump, dan 14 lagi bangsa lebih kepada solid lebih kepada Donald Trump. Jadi lebih dua tu Ohio dan Georgia dia recount balik dia punya undi sebab ada masalah teknikal yang masa kira-kira tu Joe Biden dah lebih 15,000 vote dan dikira Joe Biden menang. Dan dekat Ohio result untuk undi tu sama, 49. Dan lebih dua tu untuk parti yang lain, jadi dia kira toss up, dia dikira toss up, dan Donald Trump menang dekat tempat tu. Okey, Joseph Biden ni dia telah menang 27 races, manakala Donald Trump menang 22 races. Okey, itu saja. Thank you. Okay, saya sambung sikit sebab tadi Syukri terangkan pasal result. Jadi kita tak sebut lagi tentang siapa dia punya wakil daripada setiap parti. Okay, untuk yang kita tahu setakat yang diberitahu, setakat ni ada 6 parti yang bertanding hari tu. Tapi
major parti, maknanya parti yang berkemungkinan untuk menang, yang dapat majoriti ialah dua parti, iaitu Parti Demokratik yang diketuai oleh Joe Biden dan satu lagi parti apa satu lagi? Lupa. Iaitu parti yang diketuai oleh Donald Trump. Republican. Republican. Terima kasih. Sebenarnya Joe Biden dengan Donald Trump ni dia pernah bekerjasama dulu semasa election yang ke-58, election sebelum. Masa tu Donald Trump merupakan presiden untuk Amerika, dia menang, dan Joe Biden merupakan vice president pada masa tu. Tapi seperti yang Aiman kata tadi, disebabkan tingkah laku Trump tu yang membuatkan ramai orang bukan dalam United States saja tapi di seluruh dunia jadi tak berpuas hati dengan cara dia bekerja. Jadi dan termasuk Joe Biden sekali, dan Joe Biden pun dia dah nasihat Donald Trump tapi macam tak ada efek. Jadi Joe Biden pun dia tetap pendirian untuk tubuhkan parti sendiri dan cuba mendapatkan vote yang tinggi lah untuk dia mendapat kuasa supaya dia boleh buat apa yang rakyat dia minta. Itu apa yang diperkatakan lah. Lepas tu sebab tu lah Joe Biden ni kita boleh tengok dalam election yang ke-59 ni Joe Biden sendiri yang melawan Donald Trump. Itu saja untuk parti yang bertanding. Terima kasih. So saya tambah sikit kenapa Trump ni orang nak dia jatuh. Nak orang lain yang ambil alih dia punya jawatan. Sebab satu yang orang nampak, mata dunia nampak dekat dia, dia ni seorang yang resis. Itu sesuatu yang sangat orang kata jelas lah. Sebab masa dia berkempen, dia pernah membuat kenyataan. Dia buat kenyataan, dia kata pernah dia bergaduh dengan Mexican, orang Mexico. Dia menggelar orang Mexico ni penjenayah dan juga perogol. Saya itu tesisnya Donald Trump ni, dia pernah orang kata mengajukan satu perkara, iaitu untuk menghalang orang Islam, Muslim daripada memasuki negara Amerika. Itu memang sangat jelas yang dia ni seorang yang teruk. Dia seorang yang rasis. Jadi di mata dunia itu satu ciri-ciri yang tidak patut ada pada seorang presiden, terutama untuk kuasa yang sebesar Amerika. Saya itu teruknya Donald Trump ni, dia pakai kuasa dia untuk isytihar Baitul Mal menjadi ibu negara Israel. Dia juga menyokong Israel yang telah, ya seperti yang kita tahu, telah banyak membuat kucak-kacir di negara Palestin. Maafkan saya, Baitul Maqdis. Dia mengajukan Baitul Maqdis tu sebagai ibu negara Israel. Dan menyokong 100% perbuatan keganasan Zionis Israel itu terhadap negara Palestin dan negara-negara lain berhampiran di Tanah Arab.
Assalamualaikum. Saya nak tambah sikit okey, memang dia cakap tadi yang Donald Trump ni rasis. Jadi dengan sebenarnya dengan cara rasis tu dia telah menarik ramai daripada penduduk di US untuk undi sebab dulu pernah berlaku 9/11 iaitu kapal terbang yang menghempas bangunan di US tu, WTC. WTC tu. Jadi dia dengan menggunakan event tu, dia membuatkan ramai rakyat US ni Islamophobia. Jadi dia guna cara tu dengan cara rasis tu, dia tarik US ni untuk elak daripada orang Islam datang ke US. Sebab dia anggap orang Islam ni ialah teroris. Okey, terima kasih. Joe Biden yang jadikan orang tertarik to vote dia. Okay, salah satunya first manifesto dia tentang coronavirus. Dia kata dia akan buat national test and trace program. Maknanya dia akan buat macam swab test secara percuma ke seluruh negara dan dia akan bagikan yang ni lah, maknanya positif dengan negatif. Lepas tu dia akan tetapkan kena kuarantin apa benda semua. Sebab kan sebelum election tu US kita sendiri pun boleh nampak yang dia punya cara dia handle disease COVID ni sangat-sangat teruk, menyebabkan kes yang positif daripada hari ke hari semakin meningkat. Okay, next manifesto Joe Biden, dia kata dia akan buat criminal justice reform and grants for minority communities. Ini iaitu anti-racist. Maknanya dia akan buatkan hak, dia bukan buat hak sama rata. Dia tak ada hak sama rata tapi dia buat speciality untuk golongan minoriti. Contohnya golongan Islam, golongan berkulit hitam. Maknanya ada kelebihan dia. Dia duduk di US ni. Maknanya dia takkan ditindas gitu je. Okay. Seterusnya manifesto dia tentang health, kesihatan. Okay, dia kata dia akan expand Obamacare. Yang ni sebenarnya Barack Obama dah pernah buat dah hari tu tentang Obamacare. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh Google. Okay. Lepas tu bila Trump jadi presiden, Donald Trump jadi presiden, Donald Trump masukkan Obamacare tu dan dia buat cara lain. Lepas tu bila Joe Biden manifesto Joe Biden, dia kata dia nak naikkan balik Obamacare. Mungkin ada kelebihan dia kat situ. Okay, next dia nak buat tentang immigration. Dia nak undo Trump's policies. Maknanya dia kata kat sini dia ada sedikit catatan. Dia kata in his first 100 days in office, Mr. Biden promised to reverse Trump policies that separate parents from their children at the US-Mexican border. Maknanya kalau dekat border Mexico US tu, mana-mana anak dengan ibu bapa yang terseparate, dia nak satukan balik. Macam ada, kalau yang mana orang Mexico, dia akan hantar ke Mexico lah. Mana orang US, dia akan bawa balik ke US lah, supaya ibu bapa dengan anak satu. Dan last sekali, manifesto dia tentang education. Dia nak buat universal preschool and expand free college. Okay. Dekat sini pula, ringkasan dia kata yang dia nak buat preschool ni untuk semua orang. Maknanya semua tak kira bangsa apa. Semua, dan dia nak expand free college. Maknanya macam
mana-mana ibu bapa yang tak mampu, dia akan bagi free college, pembelajaran yang secara percuma untuk anak dia, tak kira daripada race mana. Itu je. Okay, Assalamualaikum. Saya nak tambah yang Syah Sarizan tadi. Joe Biden, dia ada buat manifesto yang menyatakan bahawa dia nak tambah tax untuk orang yang berpendapatan tinggi, sebab dia nak tingkatkan tahap kesamarataan dalam rakyat US. Jadi sebab tu dengan cara tu dia dapat menarik lebih ramai pengundi lah. Lepas tu masa election tu kan masa pandemik, jadi orang semua sokong lah idea daripada Joe Biden tu. Okay, terima kasih.